السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita meneruskan pembacaan kitab fiqh kita, yaitu Idaman Penuntut, yang membicarakan tentang hukum hakam dalam peribadatan seharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pun masuk di dalam bab haji dan umrah. Kita dah baca sampai ke mana? Perkara kedua, ketiga. Dua dah baca. Kita teruskan dengan yang ketiga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam syarat wajib 5 perkara. Yang ketiga, syarat nak pergi haji ni, aman di jalan sekira-kira selamat daripada dibunuh orang atau dipukulnya. Maknanya perjalanan kita daripada tempat tinggal menuju ke Mekah, sepanjang perjalanan tu kita tahu memang selamat, tak ada orang jahat, tak ada orang yang nak buat naya dengan kita. Dalam konteks dulu begitulah, sebab perjalanannya menempuh padang pasir, macam-macam orang duk ada. Zaman sekarang ni apa? Zaman sekarang ni kalau penerbangan kita itu menempuh zon perang, pernah tak suatu ketika dulu tak dibenarkan haji ketika perang Afghanistan dengan Rusia dululah. Perang Afghanistan tu, masa tu ada negara yang tak boleh pergi sebab penerbangan dia kena melepasi Afghanistan yang perang sedang berlaku, takut jadi mangsa yang tidak diduga. Masuk dalam kategori inilah, selamat daripada dibunuh orang atau dipukulnya. Masuk dalam bab tu. Dan selamat hartanya daripada dirampas. Kita pergi Mekah, memang kita bawa harta. Sekarang ni tak ada masalah, kita ada tabung haji. Bagi tabung haji uruskan, sekarang berapa ribu? 30,000, 50,000, ada 100,000, ada yang masih 16,000. Tabung haji uruskan. Kita pergi selai sepinggang ke? Tak juga. Beg saja pun dah berapa? 3-4 beg. Kalau dulu cerita pergi kapal laut ni, bukan setakat beg, periuk belanga kan, periuk belanga, segala belacan, segala semua benda masuk dalam kapal tu. Atas kapal ni masak atas kapal laut dulu. Tu semua harta benda. Jadi perjalanan itu tak ada lanun ke perompak ke yang mengganggu. Kalau diganggu, dia buat apa? Habis semua barang kita punya, dia rampasnya. Perjalanan ke buat haji ni bukan pergi hari ni balik besok kan. Kalau dulu-dulu ni 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pun ada kan.
Sekarang ni lebih kurang sebulan setengah lah, ataupun 2 bulan yang paling lama pun tak sampai pun kan. Cuma petugas lama lah. Dalam perjalanan tu semua harta yang kita bawa tu selamat, maknanya aman. Okey, itu baru dikira bolehlah pergi haji. Demikian juga aman bid'unnya. Dia tak ada baris ni. Kalau tuan-tuan yang tengok kitab Jawi, dia tak ada baris, tapi itulah bunyinya. Aman bid'unnya, yakni kemaluannya bagi orang perempuan. Apa maksud dia? Itu bahasa kitab, tuan-tuan. Itu bahasa kitab. Bahasa mudahnya, kalau perempuan dalam perjalanan tu dia tak diperkosa, bahasa seorang kampungnya dirogol. Tu mudahlah kan, kita nak faham dengan mudah macam itulah. Aman bid'unnya bagi orang perempuan. Dari itu tidak wajib atas orang perempuan pergi haji hingga ada bersama-samanya mahramnya atau beberapa perempuan lain yang dipercayai. Kita selalu sebut apa? Muhrim. Lama dah kita dah sebut muhrim ni. Perempuan yang bukan muhrim, lelaki yang bukan muhrim. Muhrim ni orang yang memakai ihram. Itu makna muhrim. Apa sebut muhrim? Sebut mahram. Itu sebutan yang betul. Jadi dia kata, atas orang perempuan pergi haji mestilah bersama-samanya mahramnya atau beberapa perempuan lain yang dipercayai. Ini yang tabung haji buat suatu ketika dulu kan. Suatu ketika dulu, perempuan yang umur bawah 40 tahun atau 45 tahun mesti ada mahramnya, selalunya dengan suami. Kalau tak ada suami, ayah. Beberapa tahun lepas masih lagi macam tu. Tak ada ayah, saudara lelaki. Tak ada saudara lelaki, bapa saudara. Macam tu lah. Tapi tahun ni boleh je. Tahun ni boleh je. Sebab dia guna pas pelancongan, visa pelancongan. Cuma nak buat haji dia bagilah permit. Permit haji tu nak kena ada lah. Walaupun visa pelancongan, permit haji nak kena ada. Sebelum ni visa haji atau visa umrah sahaja. Lepas ni siapa nak pergi umrah tak ada masalah, dia visa umrah, tak payah mahram lah, dikira sebagai pelancong. Boleh pergi satu orang Saudi tu, termasuk buat umrah di Mekah dan Madinah tu kita boleh ziarah. Mahal lah sikit, cerita mahal, tapi tidak payah mahram. Sekarang dalam kitab, perempuan yang tidak ada diiringi oleh mahramnya, dia tidak wajib pergi haji. Hukum Islam begitu. Sebab apa? Keselamatan, menjaga kehormatan dirinya. Tak ada saudara lelaki, tapi ramai kawan-kawan perempuan yang seangkatan dengannya. Ada 4 orang, 5 orang, sekali pergi, boleh. Ni dia sebut. Atau beberapa perempuan lain yang dipercayai. Itu yang selalu kita tengok yang pergi umrah sekarang ni, orang-orang pencen, pengetua-pengetua pencen, pegawai-pegawai kerajaan pencen, perempuan kadang 5 orang, kadang 10 orang. Itu yang saya sebut. Mak saudara saya pergi seminggu sebelum Ramadan, baru ni balik seminggu selepas Syawal. Lama tu dia pergi. Dia pergi dengan kawan-kawan dia 6 orang. Mak saudara saya ni dia pencen kerajaan lah, dan mereka adalah kumpulan Andalusia. Bukan pergi dengan Andalusia, mereka ini wanita Andalusia. Faham lah kan? Dia tak ada teman lah. Dia tak ada teman lah. Lama lah duduk 40 hari lebih kan. Duduk di Mekah dengan Madinah. Boleh sekarang, boleh. Bahkan dalam hukumnya boleh kalau perempuan yang dipercayai. Adapun berlayar di laut, demikian juga berlayar di udara, macam zaman sekarang, jika kebanyakannya selamat, wajiblah pergi. Ada tak orang tua-tua kita yang takut naik kapal terbang? Kampung saya ada makcik tu, kita kenal lah. Dia sangat-sangat takut naik kapal terbang. Anak dia jadi cikgu, posting ke Sarawak, duduk dia mengajar di SMK Serian, Sarawak, tempat kamp tentera tu kan. Sampai ke Sudah, dia tak sampai ke Serian tu. Saya pun sampai.
Tahu ada orang kampung, saya sampai ke Serian, saya pergi rumah dia. Saya tanya, maklum pernah sampai tak? Kita panggil makcik tu maklum. Mana maklum pernah naik kapal terbang? Memang tak datang lah jawab. Tahun depan tu dapat panggil haji. Dapat panggilan haji. Dia punya takut ni, akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pergi juga dalam duk takut ni. Masa dia balik kampung, orang duk gelak kat dia, hidup lagi maklum. Aku dah jatuh kapal terbang. Orang tua kan, dia takut. Dia wajib tak dia pergi? Tak wajib. Kalau dia masih rasa tidak selamat, dia rasa tak selamat, tak payah pergi. Tapi kalau dia yakin selamat, pergilah. Itu cerita dulu lah. Sekarang kapal terbang dah jadi main lah kan. Asia ni bila dia offer tu, saya pernah dapat sekali, saya pergi ke Sabah. Kawan-kawan cakap, ustaz bila dia buat iklan tu, ustaz terpacak depan komputer tu 11.30 terpacak dah dia tu. Pegang komputer tu. Pukul 12 je terus masuk dia tu. Saya nak test, dapat tak? Dapat tuan-tuan. 6 beranak pergi Sabah, kosong. RM0 pergi kosong, balik kosong. Maknanya sekarang ni kalau balik Perak naik kereta habis 700. Pergi Sabah naik kapal terbang kosong. Tak seronok kan. Jadi cerita takut naik kapal terbang ni mungkin dulu-dulu lah. Sekarang tak ada masalah dah kan. Benda dah biasa dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, sihat badan sekira-kira boleh tahan turun naik kenderaan dengan tidak sukar yang sangat. Nampak tak? Dia kata sihat tubuh badan, itu yang penting. Itu yang dibuat oleh pihak berkuasa dalam negara kita, khususnya tabung haji. Pemeriksaan kesihatan, itu yang paling penting. Pemeriksaan kesihatan. Melepas semua berat badan 80 ke atas dah tak boleh sekarang ni. Kalau sampai 80 tu hati-hati, pastikan bawah 80. Tapi kalau dia memang jenis badan besar, bidang, tak ada masalah. Ni badan macam ni, perut yang lebih kan, 80 lebih, memang tak apik tu lah kan. Sihat tubuh badan. Yang tabung haji buat tu betul lah. Kencing mani, darah tinggi, jantung, kanser, semua tu masuk kira di dalam bab ni. Ni hukum kitab asal ni, bukan kata undang-undang sekarang. Dari kitab asalnya begitu. Maknanya pada Nabi begitu hukumnya. Boleh tahan turun naik kenderaan. Kalau zaman Nabi naik unta, naik kuda tu, naik unta, naik kuda ni bukan macam naik Mercedes. Tengok, cuba naik sekali. Tuan-tuan pergi Taif kan, pergi Taif kat pasar buah tu kan, seberang jalan tu ada geng-geng naik unta ni, cuba sekali. Tak sampai 10 minit kan, dah sakit tengah belakang ni. Macam tu kan. Kalau badan tak kuat, macam mana? Badan mesti sihat. Bila sebut badan tak sihat ni, tahun ni berapa orang tak dapat buat wukuf? 7 orang. Kesianlah, kita sedih kan. Tapi begitulah percaturan Allah Ta'ala. Mana boleh kita nak atur-atur. 7 orang daripada jemaah haji Malaysia tak dapat menunaikan haji sebab wukuf tak ada kan. Al-Hajjul Arafah, haji itu Arafah. Bila tidak dapat wukuf, tak adalah haji dia. 3 orang ni koma sampai ke Mekah, duduk seminggu 2 koma. Sakitlah maknanya tu kan. Yang 4 orang ni tiba-tiba diserang mental tuan-tuan. Nak kata kat mana tu? Tapisan kesihatan dah selesai. Kat Malaysia, kalau dari mental daripada Malaysia ada rekod, memang tak dapat pun kan. Mana mental tu di sana. Apa sebab? Wallahualam, hanya dia yang tahu, dengan Allah Ta'ala kan. Dan tentulah ada sebabnya. Tension ke apa ke, kita tak tahu. Itu Allah punya kerja. Dan yang koma tu meninggal pun. 3-nya meninggal dalam masa lepas wukuf 2-3 hari tu meninggal. Cuma haji yang meninggal tahun ni 4 orang lah. 4 lah katanya. Jadi kesihatan kena jaga betul-betul kita nak pergi buat haji ni. Sebab cabaran dia di mana? Cabaran dia bermula daripada 8 Zulhijjah tu lah. Bila dah bergerak pergi ke Muzdalifah okey lagi lah kan. Boleh tidur lagi lah Muzdalifah tu.
Sampai kat Mina, tahulah langit tinggi rendah. Itu yang satu haji cerita dengan saya. Saya tidak, kok mana pun saya tidur Ustaz. Saya tidur je. Lepas tu tengah tidur ni kepala gatal kan. Saya pun garu tak rasa macam tak hilang. Rupanya garu kepala orang lain. Tengok kawan sebelah dah tepih tangan kan. Apa kau buat ni? Rupanya saya garu kepala dia. Bayangkan dia bertemu macam tu, bersilang-silang ni, dia ingat kepala dia, rupanya kepala orang lain. Di Mina tu tahun ni Agung pergi haji tahun ni kan. Dia tinjau Mina tu, dia kata memang menyedihkan lah kan, kalau macam tu dia memang padat. Jangkaannya 2.5 ke 3 juta. Lala saundi umum berapa? 5 juta tahun ni. Tapi Mina muat tak? Muat. Bukan dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata apa? Mina itu adalah seumpama perut ibu yang mengandung. Berapa ramai pun orang yang memasukinya, kata Nabi, pasti muat. Pasti muat. Biasa kan 1 juta ke 2 juta kan. Lepas tu paling banyak tahun bila tu? 3.5 juta. Tahun ni 5 juta. Ada yang terkeluar? Tak ada. Semua duduk kat Mina. Nampak tak hebatnya Mina tu? Nabi sebut seumpama perut ibu yang mengandung. Berapa pun kamu isi, tetap muat, kata Nabi. Masuklah 10 juta pun lepas ni, muat. Jangan risau. Kita dah rasa tak muat, muat. Sebab Allah suruh malaikat injakkan bumi Mina tu. Itu kelebihan haji ni. Banyaklah kelebihan dia kan. Baik, sakit tak boleh naik kenderaan, itu tak payahlah. Yang kelima, ada cukup masa sekira-kira kalau pergi dengan perjalanan yang biasa boleh sempat. Maknanya ada cukup masa. Itu yang dia buat pengiliran KT1, KT2, KT sampai KT berapa tu kan. Lepas tu nak susun perjalanan jarak masa tu. Nak tentukan yang awal ke Madinah dulu. Kan? Yang awal ke Madinah dulu. Lepas tu disusun sampai yang dekat hari nak wukuf itu, semuanya dah pun berada di Mekah. Yang hotel Janandriyah tu, yang jauh tu kan, tetamu haji tu, 7 ataupun 6 Zulhijjah tu, selalunya 6 lah, 6 semuanya dah digerakkan ke Aziziyah. Semua dah digerakkan ke Aziziyah. Nampak Malaysia, itu yang bagus tu. Jemaah haji takkan nak bergerak daripada Janandriyah tu, jauh kan, jauh. Dia gerakkan semua ke Aziziyah. 8 daripada Aziziyah pergi ke Mina, dekat lah. Itu yang ada kawan-kawan yang pergi berlari tu kan. Baik, jadi masa tu memang nak kena susun betul-betul. Kalau tak, memang kita tak sempat lah. Adapun kuasa menghasilkan dengan jalan orang lain, iaitu orang yang tidak dapat hendak mengerjakan haji dengan sendiri sebab sudah mati atau tua atau sakit yang tiada harapan sembuhnya, kira-kira tidak tahan duduk dalam kenderaan, maka orang-orang yang semacam ini dinamakan dia ma'dub, yakni orang yang tiada berupaya. Ini masuklah di dalam bab badal haji. Masuk dalam bab upah haji. Hukumnya seperti berikut. Yang kelima ni dah nak cerita, dia tak berdaya, dia tak boleh buat sendiri. Yang pertama, kenapa tak boleh buat sendiri? Dah mati buat haji apa lagi kan. Kemudian sangat-sangat uzur, tua sangat, tak mampu. Kemudian sakit yang dilihat sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit yang sangat kuat lah, memang doktor pun cakap tak ada harapan sembuh. Yang ni dikira sebagai ma'dubah atau ma'dub, orang yang tiada berupaya. Hukum dia pergi kat mana pula? Orang yang sudah mati, jika masa hidupnya ia ada kuasa dan mampu mengerjakan haji, tiba-tiba tiada dikerjakannya. Ni kena tengok ni. Yang ni kena faham betul-betul. Dia dah mati, tapi masa hidupnya semua dia ada. Masa dia ada, harta dia ada, keselamatan dia ada, semua. Kesihatan dia ada, semua komplit. Tapi dia tak buat. Tiba-tiba tiada dikerjakannya, wajiblah atas warisnya. Tengok wajiblah atas warisnya
atau wasinya, yakni pemegang wasiatnya, mencarikan orang ganti mengerjakan dengan diupah daripada harta pusakanya. Yang ni kita dah buat badal haji tu kan. Tapi kita dah buat tu, orang tu masih dia hidup, betul ke dia mampu? Kadang memang dia tak mampu. Nanti dia syarahkan bawah ni. Part yang pertama ni dia nak cerita, dia kaya, dia tak ada apa-apa masalah pun. Kesihatan dia cantik. Nak kata sibuk dengan anak cucu, tak ada. Okey. Masa memang banyak terluang, tak ada apa nak buat dah kan. Tapi dia tak buat. Tiba-tiba dia mati. Itu yang selalu tok-tok guru kita sebut apa? Kemahuan dan kemampuan selalunya tidak berjalan seiring. Tu kan kita dah belajar kitab kan. Tok-tok guru kita selalu sebut, ketahuilah bahawa kemahuan dan kemampuan itu selalunya tidak berjalan seiring. Ada orang ada kemahuan tetapi dia tidak ada kemampuan. Ada orang dia ada kemampuan, dia tidak ada kemahuan. Dia nak kena berjalan seiring. Susah nak cari yang berjalan seiring ni. Dia mampu, semua tak ada masalah, komplit semua, dia tak buat. Wajib atas warisnya atau orang yang memegang wasiatnya. Orang kaya ni dia ada lawyer kan. Orang kaya, orang hebat-hebat ni dia ada lawyer. Semuanya dia wasiat kat lawyer dia. Apa benda pun dia wasiat kat lawyer dia. Dia mati, waris dia tak tahu pun. Yang memegang wasiat ini wajib mengerjakan haji atas orang yang meninggal tadi. Guna apa? Guna harta dia lah. Guna harta si mati ni. Dia memang kaya, pakai harta dia. Dan jika tiada harta, tiadalah wajib, tetapi harus atas warisnya atau orang lain menghajikan daripadanya, sama ada si mati itu ada berwasiat ataupun tidak. Inilah yang biasa kita buat kan. Tiba-tiba ada di kalangan kita meninggal, ayah ke, ibu ke, anak ke, adik, abang ke, meninggal. Kita tahu dia tak buat haji lagi, dan dia pun tak berwasiat pun, dia tak tinggalkan apa-apa wasiat pun, dan kita tengok kehidupan dia pun memang tak melayakkan dia buat haji kan. Tak kira lah ayah ibu ke, tak kira lah siapa, tak melayakkan dia buat haji, dah sudut kesihatannya tak mengizinkan. Tapi bila dia meninggal, ada ikhtiar daripada kita anak-anak ataupun waris nak buat badal haji untuk dia, buatlah. Harus dibuatkan untuk dia. Yang atas tadi wajib. Itu nak kena pegang. Tuan-tuan nak kena pegang yang tu. Nak kena pegang yang atas tu. Sebab kita tahu dia memang orang berada dan sebagainya. Nah, mati dalam keadaan dia tak buat haji. Wajib waris buat untuk dia. Cari orang yang buat. Adapun ma'dhub, yakni orang lemah tadi. Orang yang lemah tadi ni tiada sah dibuatkan hajinya melainkan dengan ada izinnya. Tetapi tentang dirinya, jika ada wang untuk mengupah orang mengerjakan haji, wajiblah ia mengupah. Ini bukan cerita orang mati, cerita orang hidup. Yang tadi ni cerita wajib tadi orang mati. Yang mula-mula tadi ni, yang ni ma'dhub ni orang yang lemah, tak sah dibuatkan hajinya melainkan dengan ada izinnya. Dia ni dah tua sangat dah, dia orang kaya, dia ni memang kaya sungguh lah. Kalau kat blok C je, sebut je nama dia. Dia ni rumah sewa pun ada berpuluh beratus rumah sewa kan. Kedai sewa berpintu-pintu, tuan tanah Kedau, contohlah kan. Dia sangat kaya. Berapa umur dia masa tu? 105 tahun contohlah kan. Contoh, tapi ingatan dia bagus kan. Kita pun nak buat haji untuk dia lah. Anak-anak nak buat haji untuk dia, dia 107-105 tahun mana dulu berjalan lah kan. Cuma dia boleh dengar, dia boleh kenal orang tu je lah. Kita nak buat haji untuk dia, dia kata siapa suruh. So, yang 105 tahun ni dia kata siapa suruh buat. Tak sah kalau kita buat. Jangan kita cakap orang tua ni dah nak mampu banyak lah. Tak payah cakap macam tu kan. Tak payah cakap macam tu. Duit dia, pokok dia lah kan.
Dia tak izinkan. Dia tak izinkan, tak boleh buat haji untuk dia. Tapi dia kata tentang dirinya, jika ada wang untuk mengupah orang mengerjakan hajinya, wajiblah ia mengupah. Dan dia tahu dia memang ada duit. Masa tu kalau dia masih waras, dia wajib upah orang buat haji untuk dia. Dia hidup, tapi masuk dalam kategori ma'dur. Dia orang yang lemah. Lemah tu apa? Dia tua, satu. Yang kedua, orang yang sakit bersangatan. Sakit bersangatan, contohnya sakit bersangatan apa? Kanser lah kita sebut selalunya kan. Kanser stage 4, doktor pun tak bagi harapan dengan dia. Dia muda lah, umur 50-an, 60-an. Dia memang layak sangat buat haji, cuma sakit itu. Sakit itu yang mengekang dia daripada buat haji. Dia bagi duit kat orang, so buat haji untuk dia, boleh. Bahkan ni disebut kalau memang dia cukup mampu, wajib dia bagi orang untuk buat haji untuk dia walaupun dia masih hidup. Maka jika ia tiada wang, tetapi ada orang yang suka hendak membuatkan secara sukarela, seperti anak cucunya, sama ada laki-laki atau perempuan, wajiblah ia memberi izin. Nampak tak cerita makdub ni tadi? Dia memang tak ada wang, tapi cerita ni anak dia, cucu dia. Yang tadi tu cerita orang nak buatlah untuk dia. Ini anak cucu sendiri. Sebab apa? Nak bagi di kesempurnaan Islam ni pada dia. Dia memang tak ada duit, tapi anak cucu anak dia kata, kami ni semua dah bekerja, kami pun dah masing-masing haji, abah tak haji lagi, contoh kan. Bagilah kami buat haji untuk abah. Wajib dia memberi izin, sebab bukan duit dia pun. Tadi nak kena minta izin sebab guna duit dia. Yang ni tak guna duit dia, guna duit anak cucu. Jadi bila anak cucu kata tak usik duit mak ayah sikit pun, duit mak abah tak usik 1 sen pun, semua duit kami. Tak pun duit Alung lah. Alung sebagai anak sulung, kerja pula CEO, contoh kan, nak buat haji, wajib dia bagi kebenaran sebab bukan duit dia. Wajiblah ia memberi izin. Syaratnya, setengah syaratnya, orang yang hendak membuatkan itu telah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Itu syarat dia. Nak buat badal haji, nak buat haji ke orang, mestilah si pembuat itu dah mengerjakan haji. Yang ni lah yang duk jadi persoalan dan pertikaian mutaakhir ini. Orang yang buat badal haji, saya tak sebut travel agency mana-mana, saya sebut zaman ini. Zaman ini sebut travel agency, dia marah pula dengan saya. Okey, kita tolak ke tepi lah travel agency, jangan sebutlah apa-apa. Kita sebut orang di zaman ini. Dia usahakan untuk buat badal haji, ambillah seorang 1,800, seorang 2,000, seorang tak kira lah berapa, bagilah. Bila musim haji nampak dia ada ngeteh kat kedai tobeng tu, pernah minum teh. Kau kan ambil duit badal haji, dia tak ada duit tu dah. Siapa yang buat itu? Budak-budak belajar senun lah. Masuk akaun dia lah. Ini banyak berlaku. Dia bagi yang buat siapa? Budak-budak Malaysia dan Indonesia. Budak Malaysia dan Indonesia yang belajar di Ummul Qura. Ummul Qura tu di Mekah lah, Universiti Ummul Qura Mekah tu, ataupun di Universiti Islam Madinah. Dua tempat tu. Kita pun dengar tu, nasib baiklah suruh orang yang belajar kat sana buat. Sebab kita tak mengaji. Sebab kita tak mengaji kitab punya tuan-tuan. Kalau kita mengaji kitab sini tengok, syaratnya ialah orang itu sudah pun mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Tak kira lah dia belajar Universiti Mekah ke Universiti Madinah. Kalau dia tak buat haji lagi, mana boleh dia buat haji untuk orang? Ini berlaku bukan sehari dua ni, dah banyak tahun, dah bertahun-tahun dah berlaku. Saya pernah berdepan dengan seorang hamba Allah, sebab kawan saya minta buatkan. Saya tahu dia buat benda ni, bagi tahu dia buat. Rupanya dia tak buat, dia bagi orang lain buat. Tapi saya tak pertikaikan lah. Saya yakin, percayalah dengan dia. Saya kata, budak tu dia kata memang dah buat haji, kata dia lah.
Tu cara cantiknya kalau kita nak bagi orang buat upah haji ni, kita betul-betul kenal. Kita betul-betul kenal dengan dia. Tak kira lah dia travel agency pun. Yang penting kita tahu dia rumah haji, dia memang dah sekali 2 kali haji. Saat musim haji dia pergi sana dan dia membuat haji, kita bagi kat dia, bagi dia buat. Itu lebih cantik lah. Baik, demikian juga saudara-saudaranya dan orang lain pun jika suka hendak membuatkan dengan percuma. Mana siapa yang nak buat? Anak nak buat untuk ayah ke badal haji kan? Mesti anak tu juga sudah mengerjakan haji. Suatu ketika seorang sahabat musim haji dengan Nabi musim yang kedua baru Nabi buat haji. Musim yang pertama Nabi kata, Abu Bakar kau pergi bawa orang Madinah ni buat haji. Nabi tak pergi. Musim yang pertama Sayyidina Abu Bakar bawa. Musim yang kedua baru Nabi bawa. Kan Nabi buat haji sekali aja kan. Bila Nabi bawa, seorang hamba Allah yang ikut dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak buat haji untuk bapa aku? Ini baru tahun kedua ni. Nabi kata, kamu tu sendiri dah buat haji belum? Dah, dia kata tahun pertama aku buat dengan Abu Bakar. Tahun ni aku datang dengan Rasulullah. Silakan, kata Nabi. Apa maksud salah Nabi? Kalau kamu belum haji, kamu hajilah dulu. Bapa kamu tu kemudianlah tahun depan. Yang kita takut, satu orang ambil untuk beberapa orang. Tu yang tak betul, tak usah hajinya. Kan? Seorang buat untuk 2 orang. Seorang ambil 2 nama, 3 nama, tak betul. Seorang boleh buat badal haji untuk 1 nama sahaja. Dia tak boleh buat untuk semua. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Tahun depan Abang Bob pergi haji, contoh kan. Kita pun berkata Abang Bob dah pernah haji dulu tahun 90. Contohlah kan. Abang Bob kali ni pergi, semua ni dalam surah Al-Kausar ni buatkan haji untuk kita. Ambil RM10. Ramai ni kan, 30 orang lah, berapa ratus dah dapat kan. Letaklah nama semua berderet. Senanglah kalau macam tu. Seorang boleh ambil lebih pada 2-3 nama? Tak boleh. Seorang 1 nama sahaja. Lebih tidak sah. Tu dalam mazhab Syafi'i. Tu nak kena jaga. Saya beritahu tuan-tuan, kalau kita nak upah orang haji, tengok betul-betul. Berhujah elok-elok dengan dia. Tuan-tuan dah boleh berhujah dah. Mulai malam ni tak ada masalah. Boleh berhujah dah. Kan? Mana kau tahu? Sebut dalam kitab Idaman Penuntut muka surat 152 mengatakan begini. Terletang dia tuan-tuan. Terletang kan. Kita cakap berpandukan kitab, bukan cakap kosong. Bagi tahu dia elok. Baik. Tetapi jika anak atau orang lain itu hendak memberi duit supaya ia mengupah orang membuatkan hajinya, tidaklah mesti ia menerimanya. Orang lain bagi duit nak upah buat haji kan, boleh jadi tolak. Tak payahlah, apa pula orang lain pula beria nak buat haji untuk aku kan. Dia boleh tolak. Tapi kalau anak dia sendiri, dia wajib terima. Termasuk dia. Sekiranya orang yang ma'dzub itu sudah mengupah orang membuatkan hajinya, tiba-tiba setelah selesai diperbuat ia baik dan pulih semula sakitnya, tiada memandai ganti itu, malahan wajib ia pergi semula. Kita tengok dia ni memang dah nyawa-nyawa ikan kan, memang dah nyawa-nyawa ikan, badan dah kurus kering, dah pakai bantuan pernafasan semua. Doktor kata dia ni tak sebab habis musim haji ni, kata doktor kan. Kau belum balik haji dah habis dah dia ni. Padamlah bahasa mudah ni kan. Kawan ni balik daripada haji, tengok dia segak atas tangga kan. Tengok siapa ni? Kau buat haji dan mau ni kan? Sihat dah. Sihat dia. Tadi ni sakit yang tak sembuh, doktor sahkan tak sembuh. Tiba-tiba dia sihat. Batal yang badal haji tadi. Yang badal haji tadi dia tak kira dah, sebab dia kembali sihat seperti sedia kala, dan semua syarat kemampuan itu ada dengan dia. Dia dah tak sakit, dia harta ada, masa ada, semua. Wajib ia pergi semula. Yang badal haji tadi tak ada apalah. Adakah berlaku macam tu?
Dengan izin Allah tak ada apa yang mustahil, kan? Tetapi dalam hukum adinya, dalam hukum adatnya, payahlah nak berlaku macam tu, kan? Dah kritikal tu, selalunya kritikal lah. Tapi kalau Allah nak tunjukkan pada kita cara nak hidup dengan jalan ibadat ni, Allah boleh tunjukkan, kan? Allah boleh tunjukkan koma bertahun-tahun. Lepas tu kita pun buatlah badal haji untuk dia. Lepas setahun lepas badal haji tu, elok dah, sedar waras macam biasa, boleh kerja macam kita balik. Yang badal haji tadi tak kira, dia kena pergi buat haji semula macam orang yang normal. Tu dah. Baik, sebelah. Apabila cukup segala syarat yang tersebut itu pada diri seseorang, wajiblah atasnya mengerjakan haji. Tetapi wajib itu tidak menghendaki segera. Bila semua syarat dah cukup, badan sihat, duit ada, masa lapang semua ada, wajib mengerjakan haji. Rukun Islam yang kelima apa? Mengerjakan haji di Baitullahil Haram jika mampu. Tu kita duk belajar kelas fardu ain dengan anak-anak, kan, anak cucu kita. Mengerjakan haji di Baitullahil Haram jika mampu. Ni mampu, jika mampu. Tetapi wajib itu tidak menghendaki segera. Makna katanya dia dah cukup mampu lah, mesti pergi tahun ni. Dalam keadaan sekarang dapat ke tuan-tuan buat macam tu? Tahun ni dan mesti pergi. Pergilah tabung haji. Saya dah komplit semua dah. Duit tengok kopok duit. Kan? Tahun ni saya nak pergi. Cik dah daftar belum? Belum. Daftar pun belum. Macam mana nak pergi? Jadi dia tak jadi segera. Tidaklah menghendaki segera. Dari itu tidaklah ia mesti pergi tahun diperolehi segala syarat itu. Bahkan harus ia tangguhkan kepada sebarang masa selama tidak ditakuti jadi ma'dhur. Jadi sebelum tak larat pergilah, kan? Masa umur 50 tengah mantap tegap ni, komplit dah semua syarat tu, cantik dah, tak nak pergi. Dia tak pergi, tangguh dululah. Pergi muda ni balik esok lawa kan? Kan? Dia macam tu lah hujah, kan? Dan bukan tak nak pergi, kau tahulah dia ni, kan? Dia balik haji esok berdandut sakan, bodoh haji dandut, kan? Tak pergi. Kau nak pergi bila? Tunggu tua sikit lah. Bila tua tak pergi tak? Nak tunggu sampai bila? Sampai bangka tak pergi juga, sampai jadi rangka tak pergi. Kan? Ini selalu orang nak berhujah ni. Orang nak berhujah macam tu lah, kan? Tunggulah umur meningkat sikit lah, kan? Kau agak-agak lah sampai haji, kan? Dan kau 45. Jangan macam tu, kan? Jangan macam tu kalau ada duit pergi. Tapi dalam dunia hari ini kita terikat dengan sistem kuota. Bila kuota itu tidak mengizinkan, dia hanya ada satu jalan sahaja, disebut haji furada. Apa tahun ni disebut haji mujamalah. Pergi dengan syarikat swasta. Kita kena faham dua. Pergi dengan swasta yang pertama, nama dia memang dah naik. Nama dia naik dekat tabung haji, dia kena bayar sekian-sekian ribu. Tapi dia nak hotel yang lebih dekat, dia nak duduk berempat atau nak duduk berdua. Tabung haji kata boleh ambil kelulusan kota dapat tabung haji ni. Tabung haji pun chop sign, pergilah ke mana-mana travel agency yang diiktiraf oleh kerajaan. Pergilah jumpa syarikat A contohnya. Syarikat A kata okey, boleh nak sebilik berdua, boleh 120,000 tahun ni sebilik berdua. Paling murah 75,000 sebilik berdua. Yang tu satu, betul, dia pergi swasta, tapi nama dia naik melalui tabung haji. Yang ni nama dia memang tak ada, yang kata tak daftar tu tadi. Yang lebihan daripada yang tolak saat-saat akhir itu, saat-saat akhir tolak ada 2,000 kosong untuk Malaysia. Memang kosong lah tu, tak ada apa dah. Yang masa ni lah yang tabung haji bagi swasta uruskan. Tuan-tuan tahu apa? Tahun ni saya tanya seorang kawan, dia kerja kat Selangor, dia pergi laki bini 220,000. Dia pergi suami isteri, duduk 25 hari.
220,000 tuan-tuan. Nama memang tak adalah dia daftar pelambat dah. Nama memang tak ada, memang tak keluar. Tapi ambil yang disebut mujamalah ni. Seorang 110,000. Ada berani? Bolehlah kan, itu bolehlah sebab dia mampu, dia nak bersegera, boleh. Kemudian dia sambung lagi, maka jika ditakuti jadi ma'dhub, nescaya haram atasnya menangguhkan di sisi qaul yang asah, dan inilah dia hukum mazhab kita Syafi'iyah. Tengok, itu syok kita belajar kitab fiqh ni. Dia bagi satu titik kat situ. Tak, dalam mazhab Syafi'i jangan tunggu sampai tak larat. Masa mampu tu usahakan sampai dapat. Masa mampu tu masa sihat. Kalau ditangguhkan, dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram, dia kena pergi. Dia kena pergi, nampak tak? Nescaya haram atasnya menangguhkan di sisi qaul yang asah di dalam mazhab Syafi'i. Kita duduk di dalam kelompok Syafi'i, kena ikut Syafi'i lah. Yang ni tak ada pilihan. Dalam bab ni jangan pilih, kalau macam tu bab ni dan nak pergi Maliki lah. Tiba-tiba pula pergi Maliki, tak boleh. Nak pergi Maliki, pergi Hanbali, Hanafi ni di dalam bab yang memerlukan kita memilih ke situ. Macam yang kita sebut, yang kita cakap dengan Tuan tadi pasal fidyah Ramadan ni, puasa Ramadan. Bila kita pergi ke Mekah, kita bersentuhan lelaki perempuan ketika tawaf, yang tu boleh. Kalau tuan-tuan tawaf sekarang ni di Mekah ni, sekarang ni tengah tawaf ifadah kan, nak balik dah ni, tawaf wajib kan, nak kira batal wuduk bersentuh dengan perempuan ni setiap 30 saat ambil wuduk. Kalau lepas sekarang ni tawaf di Baitullah tu memang confirm kena punya, sisih kita pun orang pergi ambil wuduk, masuk balik sentuh. Itulah kerja. Sampai bila? Sampai balik lah. Kaabah tu bila ada masa kosong, bila masa kosong Kaabah tu? Siapa boleh beritahu Kaabah tu bila masa kosong? Selagi dunia ni tak kiamat, selagi itulah Kaabah tu tak kosong. Masa pandemik dulu, imam-imam dengan petuah dengan Masjidil Haram, dia tak tawaf. Masa pandemik orang tak boleh pergi dulu. Dia buat 10 orang dia orang tawaf. Tak pernah kosong. Masjidil Haram tu, tawaf Kaabah tu sentiasa hidup selama-lamanya sejak ribuan tahun. Baik. Dalam mazhab Syafi'i haram tangguh. Kalau tangguh sampai kita jadi lemah, jadi ma'dhub tadi ni, itu hukumnya haram. Adapun tengok ni, adapun dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan pendapat Al-Mazni, seorang daripada sahabat Syafi'i, bahawa orang yang cukup syarat itu wajib mengerjakannya dengan segera. Di dalam tahun cukup syarat itu juga. Nampak? Dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan pendapat seorang daripada sahabat Syafi'i, bahawa orang yang telah cukup syarat itu wajib mengerjakannya dengan segera. Lagi keras, wajib mengerjakan dengan segera dalam tahun cukup syarat itu juga. Tetapi para ulama mazhab sekarang di seluruh dunia dah pun bincang bab kuota ini. Jadi semuanya memegang satu pendapat sahaja. Sistem kuota menghalang kita daripada bersegera. Kena ikut sistem kuota. Nak menyelamatkan kita daripada jatuh kepada berdosa ni tadi, kerjakanlah umrah. Itu memang disebut oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia sebut kerjakan umrah. Sebab umrah tak memerlukan kuota. Tak payah pergi setiap tahun, sekali saja. Dengan umrah itu bukan ganti haji, kata Datuk Qardawi. Umrah itu juga sudah pun ada satu tiket untuk kita masuk ke dalam syurga. Komplit dah rukun Islam yang 5 itu. Sebab umrah ini masuk dalam cerita haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, kan? Kerjakanlah haji dan umrah kerana Allah. Bukan mana umrah ni sama taraf dengan haji, tak, kan? Tapi umrah ini sebab sistem kuota yang mengekang, dia dah pun menggantikan haji yang kita tak dapat pergi sebab kita mampu. Kita dapat pergi sebab kekangan kuota. Buat umrah.
maka nescaya dia sudah dapat mengganti haji yang tak dapat pergi tadi ni. Baik. Kemudian dalam mazhab kita Syafi'i itu tadi, apabila seseorang menangguhkan pergi tiba-tiba ia mati atau jadi ma'dub, maka nyatalah fasiknya dari tahun akhir, dari sejak cukup syarat itu, kerana taksir dan cuainya sendiri. Tak kala itu tidak boleh dihukum atas apa jua syahadahnya, persaksiannya. Tak boleh ambil jadi saksi. Apa-apa saksi nikah ke apa tak boleh pakai, sebab dia ingkar. Dia jatuh kafir tak? Dia tak sampai jatuh kafir, dia sebut jahat lah, fasik kan. Dia kata jahat. Orang ni suka menangguh-nangguhkan benda wajib, menangguh-nangguhkan rukun. Selepas daripada tahun akhir dia tu, tahun akhir dia sihat tu, start daripada situ, kita tak boleh ambil dia sebagai saksi, sebab dia telah mengingkar rukun. Kita boleh faham ni nazar ni. Barang siapa yang telah terhadap padanya haji Islam tidak sah, ia membuat haji lain seperti nazar dan mengambil upah mengerjakan haji orang. Samalah macam mula tadi, dia kena buat haji dulu lah. Dia kena buat haji dulu, barulah dia boleh buat haji nazar. Ada dah orang buat haji nazar, ada. Umrah nazar biasa kita dengar kan. Kalau macam ni, aku bernazar nak pergi umrah, sama ada seorang ke, dengan isteri ke, anak beranak, tak kira lah. Haji kalau boleh tak payahlah bernazar, nazar umrah cukuplah. Kan nazar haji ni kita kan terikat dengan sistem kuota, dia jadi masalah kan. Dia jadi masalah. Nazar wajib dilunaskan. Tapi kalau kekangan tu samalah juga, dia pergi kepada cerita tadi ni, cumanya tak payah nazar haji, nazar benda lain kan. Kita tengok sikit lagi miqat haji dan umrah. Perkataan miqat ini ada mengandungi dua ketentuan. Pertama, masa haji dan masa umrah. Masa haji, masa umrah disebut miqat makani. Itu miqat makani. Kedua ketentuan tempat memulakan niat haji dan niat umrah. Ketentuan masa bagi haji yang disebut sebagai miqat zamani. Miqat masa zamani. Miqat zamani ni yang nak kena jaga. Miqat makani kita tak ada masalah. Kalau kita daripada Malaysia kat mana? Ada sebut tak kat sini? Di Qarnul Manazil kan. Ni ada disebut Zulhulaifah apa semua ni. Kalau orang Malaysia di Sailul Kabir. Sailul Kabir tu di mana? Yang kita selalu nak sebut Qarnul Manazil, itulah. Orang Arab, orang Mekah dia tak panggil Qarnul Manazil, dipanggil Sailul Kabir. Ada kapal terbang, selalunya mutawif akan beritahu beberapa minit lagi kita akan melepasi Qarnul Manazil, bersedia untuk berniat ihram di miqat kan. Itu miqat makani, makan, masa. Sampai situ kita pun ihram semua elok kan. Nawaitul umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Niat dah, niat ihram umrah dan ihram kerana Allah Ta'ala. Miqat zamani ni jangan buat main-main. Kita pun teruja sangat nak pergi umrah. Tengok orang balik haji ni cerita macam ni, kita pun seronok. Kita pun teruja nak buat umrah. Daftarlah umrah. Lagi sebulan nak pergi, kita pun pakailah umrah, pakai ihram elok ni. Bersungguh-sungguh kita pun berniat dan nak niat sekarang. Dan dah tak sabar lagi ni, walaupun sebulan lagi dia tak sabar, dia nak niat sekarang. Dia pun duduklah dekat tempat semayang dia, tengok gambar Kaabah depan tu dengan penuh kesyahduan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mampu kau tak boleh buka dah ihram tu, kau tak boleh buka dah ihram tu, sebab kau sudah pun berniat ihram di miqat. Belum sampai Qarnul Manazil ni miqat zamani. Kau dah bermiqat zamani, kau dah miqat dia dalam rumah. Pakailah, apa benda pun kau tak boleh buat. Apa benda pun kau tak boleh buat sebulan tu. Ontok-ontok lah. Jangan dia buat main burau macam tu kan. Duduklah sampailah hari pergi umrah. Hari pergi umrah tu kusuk masa yang rambut tak bersikat tak apa. Sikat kuku pula apa ni. Kuku dah macam jin kuku kan. Tu nak kena mengaji benda ni.
nak kena berguru. Jangan dia buat-buat dan dia semangat motor kan. Dan kalau boleh nak niat sekarang. Dia pun niat duduk kat pintu. Dia tengok buku umrah yang dapat kat travel tu kan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Logo niat siap-siap kan. Logo ambil dah niat siap-siap dah. Kau jawab lah ni. Jadi niat ihram di miqat ni niat makani, tempat kan, di mana nanti kita sebut tempat-tempat yang bermiqat. Dia ada tempat miqat ni ada 4 sahaja, tetapi hari ni dia jadi 5. Jadi 5 tu sah atau tidak? Tu yang kita nak tengok tu. Yang kelima tu di mana? Kita biasa sebut Qarnul Manazil, Zulhulaifah, Bir Ali, semua tu kan. Ya Lamlam, Al-Juhfah, ada satu lagi. Apa yang satu lagi itu? Sah atau tidak? Itu kita akan sambung hari Senin ni kan. Kalau kita sekarang habis modal. Kita tengok tempat-tempat yang bermiqat itu. Tuan-tuan saudara sebut Bir Ali, betul ke Bir Ali itu? Main sebut je kan. Bir Ali, betul ke Bir Ali? Ini dia tak pergi, kata kita ambil satu keadaan dari 10 hari ke 12 hari sebelum dia dapat offer dari tabung haji untuk pergi Mekah lah. Nanti oleh kerana tertutup tahun itu dia tak pernah pergi khusus, dia menolak. Adakah dia jatuh pasif? Dia menolak tu sebab apa? Sebab dia tidak ada persediaan. Pada pandangan dia tidak ada persediaan. Baik. Memang ada kes macam ni, selalunya bahagian kaunseling tabung haji akan panggil dia. Ada haji. Kes macam ni bukan ada banyak. Dia langsung tak confident. Dan di Seremban kita ni ada kes tu. Saya tak nak sebut dah tempat dia. Tabung haji bagi di kaunseling. Akhirnya dia masih tidak ada keyakinan. Tabung haji kata tak apa, pergi tahun depan. Tapi mulai hari ni belajar. Betul, dia belajar dan dia pergi kursus dengan tabung haji yang hujung tahun tu. Tahun depan nama dia pergi sekali lagi. Yang takut kalau tolak, kita tak berurusan dengan tabung haji, kita tolak dan apa pun tak belajar, tak berani, kita tak pergi berurusan dengan pihak berkuasa, akhirnya nama kita cicir macam tu je. Tahun bila pula naik kita pun tak tahu. Itu yang jadi fasid. Tapi kalau dia tahu dia tak mampu, dia akan rujuk dengan tak payahlah pergi tabung haji contohnya. Jumpalah mana-mana ustaz kat tempat dia. Saya nak tak sangka betul nama saya naik kali ni. Dia pun bersungguh-sungguh belajar. Berurusanlah dengan pihak berkuasa. Ni sebab dia tak nak pergi, dia tolak itu gini. InsyaAllah nama dia akan naik tahun depan. Kawan saya 3 kali nama dia naik. Kali ketiga baru dia pergi. Kawan sekolah dulu dengan yang Lahore dulu sekolah dulu kan. Sampai dia berubah, dia bawa lori sampai dia rasa dia betul-betul confident. Tapi dia berurusan dengan pihak berkuasa. Okey, tak ada masalah. Ini dia tak nak pergi, dia tolak buta macam tu kan, habis tak naik lah namanya kan. Yang daftar tahun ni berapa? 120 tahun kan, kena tunggu 120 tahun yang daftar tahun ni. Tak ada apa dah 120 tahun tu kan. Oh, benda ada lagi. Kantor raya yang boleh pergi. Baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Bab haji ni insyaAllah boleh tanya. Dalam bab miqat nanti kita akan sebutkan kenapa kena niat di luar daripada tanah haram, apa sebab dia sebenarnya. InsyaAllah dia akan uraikan nanti. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Gambar lah, lupa nak beritahu. Tak apa.